Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita nak belajar peraturan bilik sains. Okey, mari kita nyanyikan lagu ni bersama-sama. Okey, jom kita nyanyi. Okey, kita nyanyi lagi sekali. Kita cuba lagi sekali. Okey, bagus. Okey. Okey, sebelum cikgu nak ajar, cikgu nak tanya, apakah peraturan bilik sains yang kamu dah tahu? Yang kamu dah belajar semasa di darjah 1. Ingat lagi tak? Okey, yang pertama adalah beratur sebelum masuk ke bilik sains. Kamu kena beratur dulu di luar bilik sains. Okey, lepas tu sebelum nak masuk, kamu mestilah minta kebenaran guru. Kamu tak boleh masuk sekiranya tiada kebenaran guru atau tiada guru di dalam bilik itu. Okey, yang ketiga, kamu hendaklah sentiasa bersihkan dan kemaskan bilik. Ini adalah peraturan yang mesti kamu ikut. Okey, seterusnya kamu dilarang bergurau, bermain dan berlari di dalam bilik sains. Ini pun cikgu dah ajar tahun lepas. Kamu tak boleh bermain, tak boleh berlari dalam bilik sains sebab ia boleh membahayakan diri kamu. Nanti ada alatan yang boleh pecah ataupun rosak ataupun kamu yang akan cedera. Okey, yang kelima, kamu dilarang makan dan minum di dalam bilik sains. Bilik sains tak boleh makan dan minum. Nanti boleh mengakibatkan kamu sakit perut kerana di dalam bilik sains terdapat banyak bahan-bahan yang berbahaya. Okey. Okey, jom kita lihat video fahami dan patuhi peraturan bilik sains. Bilik sains mestilah bersih, kemas dan teratur. Di manakah murid-murid? Ini pun mereka. Murid-murid masuk ke dalam bilik sains, tetapi mereka perlu meninggalkan beg mereka di luar. Mereka boleh membawa masuk alat tulis sahaja. Tahniah anak-anak. Apakah peraturan-peraturan bilik sains yang lain? Buang sisa pepejal ke dalam tong sampah. Buang sisa cecair ke dalam sinki. Apabila kita membuang sisa cecair ke dalam tong sampah, cecair tersebut mungkin tertumpah ke lantai. Apabila kita membuang sisa pepejal ke dalam sinki, ini boleh menyebabkan sinki tersumbat. Selepas menggunakan peralatan dan radas semasa kelas sains, peralatan dan radas perlu dibersihkan. Selepas peralatan dan radas kering, simpan kesemuanya di tempat asal. Bagaimanakah keadaan bilik sains jika anda tidak membersihkan dan menyimpan radas dengan betul? Kadangkala, kemalangan berlaku di dalam bilik sains. Sebagai contoh, anda mungkin terpecah radas. Apakah yang anda perlu lakukan? Laporkan kemalangan tersebut kepada guru sains anda. Keselamatan anda di dalam bilik sains adalah sangat penting. Oleh itu, ingat peraturan-peraturan ini apabila anda masuk ke dalam bilik sains.
Okey, baiklah. Tadi kamu dah tengok video peraturan bilik sains. Dah faham sikit-sikit kan? Okey, jadi sekarang rujuk buku teks kamu, tajuk patuhi dan fahami peraturan bilik sains. Okey, kita nak tengok apa sebenarnya peraturan bilik sains yang kita akan belajar kali ini. Okey, peraturan bilik sains perlu dipatuhi bagi memastikan bilik sains bersih, kemas dan tersusun. Mematuhi peraturan ini juga dapat menjaga keselamatan murid dan peralatan di bilik sains. Okey, apakah peraturan bilik sains yang perlu kamu patuhi? Okey, yang pertama, kamu hendaklah buang sisa pepejal ke dalam bakul sampah dan sisa cecair ke dalam sinki. Kamu tak boleh buang sisa cecair ke dalam bakul sampah kerana nanti cecair keluar mengalir ke lantai. Okey, sama juga tak boleh buang sisa pepejal ke dalam sinki. Kenapa? Sebab nanti sinki pula akan tersumbat dan rosak. Okey, lepas tu yang kedua, hendaklah bersihkan semua alat dan radar selepas digunakan dan simpan ke tempat asalnya semula. Lepas guna, kita kena basuh, cuci, keringkan dan simpan ke tempat asal. Awak tak boleh biarkan yang kotor-kotor tak dibasuh di sinki dan simpan dengan keadaan tidak tersusun dan tidak sama seperti keadaan asal. Apa akan jadi kalau awak buat macam tu? Awak tengok bikar tu akan jadi busuk, kotor dan kemungkinan akan pecah. Sama juga seperti alatan lain. Jika tidak simpan dengan elok, dia akan cepat rosak. Contohnya magnet. Kalau kamu tak simpan dalam keadaan yang elok dalam kotak tersusun, magnet itu akan cepat rosak. Kantar pembesar pun sama. Dia akan cepat calar. Jadi kita kena simpan seperti keadaan asal, masukkan dalam kotak dan susun cantik-cantik. Okey, adakah kamu boleh menjalankan penyiasatan sains dengan lancar sekiranya perkara ini berlaku? Bila kamu dah buat macam ni, tak bersihkan dan tak simpan, lepas ni kalau kamu nak gunakan lagi barang-barang ni untuk penyiasatan, kamu akan mengalami masalah banyak alatan yang rosak dan tak boleh digunakan. Okey, seterusnya maklumkan kepada guru sekiranya kamu tercedera atau alat dan radas rosak atau pecah. Kalau ada alat dan radas rosak, pecah atau jatuh atau kawan-kawan kamu yang cedera, kamu kena maklumkan pada guru. Laporkan secepat mungkin kepada guru. Jangan simpan dan takut. Nanti kamu akan mengalami kecederaan dan berbahaya. Mungkin yang pecah tu pun mungkin akan terpijak dan jadikan kawan-kawan kamu yang lain pula yang cedera. Okey. Seterusnya, cuba baca dialog ni. Aduh, sakitnya. Darah masih banyak. Jangan beritahu cikgu. Nanti kena marah. Apakah akan berlaku jika murid ini tidak melaporkan perkara ini kepada guru? Apa yang akan jadi kalau mereka berdua ni tak beritahu dengan cikgu yang tangan akan berdarah? Jadi kamu tak boleh buat macam ni. Kamu mesti beritahu dengan cikgu sekiranya ada kawan kamu yang cedera atau berdarah. Sebab nanti bahaya pada dia, mungkin memang ada kesan sampingan ke apa. Jadi cikgu perlu bawa dia pergi jumpa doktor, perlu sapukan ubat. Jangan takut untuk beritahu. Okey, selain itu, sebelum memasuki bilik sains, tinggalkan beg di luar kelas dan bawa buku dan alat tulis sahaja. Kamu tak boleh bawa masuk beg ke dalam bilik sains. Kamu kena tinggalkan di luar dan bawa buku yang diperlukan sahaja. Beg sekolah yang diletakkan di dalam bilik sains boleh mengganggu pergerakan murid. Bilik tu kecil, beg banyak penuh, kawan kamu nak jalan, boleh terlanggar beg awak dan jatuh dan pecah bikar. Banyak kesan sampingan yang tidak baik dan kemungkinan ada yang akan membawa keluar barang dalam bilik sains masuk dalam beg. Okey. Jadi kamu kena tinggalkan beg di luar kelas. Okey, kamu perlu mematuhi dan mengamalkan peraturan bilik sains supaya bilik sains sentiasa dalam keadaan bersih, kemas, tersusun dan selamat. Ini adalah tanggungjawab kita bersama. Satu kelas kita kena sama-sama jaga bilik sains kita. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh mereka dalam situasi di bawah? Kanang, kamu telah pecahkan bikar ini. Ya, apakah yang perlu saya lakukan sekarang? Sebagai seorang sahabat kepada Kanang, apa yang awak akan suruh Kanang lakukan? Adakah awak suruh Kanang berdiam diri sahaja? 'Ataupun laporkan kepada guru yang bikar itu telah pecah? Okey, seterusnya, kamu perlu mematuhi dan mengamalkan peraturan bilik sains supaya bilik sains sentiasa dalam keadaan bersih, kemas, tersusun dan selamat. Kanang, kamu telah pecahkan bikar ini. Ya, apakah yang perlu saya lakukan sekarang? Sebagai seorang sahabat kepada Kanang, apa yang awak akan suruh Kanang lakukan? Adakah awak suruh Kanang berdiam diri sahaja? Ataupun laporkan kepada guru yang bikar itu telah pecah?
Ya, lebih baiknya yang sebetulnya adalah laporkan kepada guru yang bikal tu telah pecah. Jangan simpan dan diamkan sahaja. Okey, untuk aktiviti seterusnya, kita akan buat aktiviti rekreasi sains ni. Cikgu nak awak buat nota interaktif peraturan bilik sains seperti dalam buku teks ni. Okey, tuliskan peraturan bilik sains yang perlu kamu patuhi dalam bentuk interaktif. Kamu sediakan teks, kamu tampal seperti dalam ni. Nanti cikgu akan tunjukkan. Interaktif kamu boleh tuliskan menggunakan ayat yang cikgu sediakan ini. Nombor 1, jaga kebersihan dan keselamatan setiap masa. Okey. Nombor 2, bersihkan semua alat dan radar selepas digunakan. Okey, yang ketiga, simpan alat dan radar ke tempat asalnya semula selepas digunakan. Keempat, buang sisa pepejal dan sampah ke dalam bakul sampah. Kelima, buang sisa cecair ke dalam sinki. Keenam, maklumkan kepada guru jika ada yang cedera. Ketujuh, maklumkan kepada guru jika ada alat dan radas yang rosak atau pecah. Yang ke-8, bawa buku dan alat tulis yang dibenarkan sahaja masuk ke dalam bilik sains. Okey, untuk seterusnya latihan, cikgu nak awak buat latihan dalam buku aktiviti BLA, buku latihan dan aktiviti sains tahun 2, muka surat 11 dan 12. Okey, yang muka surat 11, kamu hendaklah gunting kepingan gambar di sebelah dan tampalkan di ruangan yang disediakan. Okey, awak gunting gambar ni, ada 4 keping gambar bentuk segitiga ni dan kamu hendaklah tampalkan di dalam ruangan yang betul. Okey, lepas tu isikan tempat kosong ini. Apakah peraturan bilik sains itu? Tengok gambar yang awak dah tampal tu, apa yang budak tu sedang buat? Jadi, jawapan dia kita mestilah ke dalam nanti ada dalam gambar tu. Kita mestilah buang apa ke dalam apa. Okey, untuk muka surat 12, perhatikan objek di bawah. Padankan peraturan bilik sains yang berkaitan dengan objek di bawah. Awak kena padankan. Yang betul, contoh nombor 1 ni ada gambar beg. Tinggalkan beg di luar bilik sains dan bawa buku dan alat tulis sahaja. Yang lain kamu buatlah ya. Okey, jangan lupa tuliskan tarikh hari ini di bahagian atas. Okey, kamu dah tengok video, kamu dah belajar, kamu dah buat nota interaktif, kamu dah jawab soalan latihan aktiviti. Sekarang cikgu nak tanya sedikit soalan kebat. Apakah peraturan bilik sains yang perlu dipatuhi oleh semua murid? Mengapa? Okey, soalan nombor 2. Azrai membuangkan sisa cecair ke dalam bakul sampah. Adakah tindakan Azrai itu betul? Mengapa? Yang ketiga, mengapakah kita perlu menyusun semula alat dan radas dengan kemas selepas digunakan? Kamu fikirkan jawapan ni dan kamu boleh hantarkan jawapan ni di dalam Google Classroom cikgu, okey? Okey, baiklah. Akhir sekali, siapkan tugasan kamu. Ambil gambar dan hand inkan tugasan kamu di Google Classroom ya. Jangan lupa, jumpa lagi.